Masih sedang. Semenyih. Bismillahirrahmanirrahim. 10 minit saja. 10 minit setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Lebih dahulu, semenyih ingin mengucapkan terima kasih dan memohon mengambil bahagian dalam perbahasan kata usul menjunjung kasih titah ucapan Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena pembukaan Dewan yang mulia ini. Puan Speaker, saya ingin membangkitkan peranan PBT sebagai penyediaan perkhidmatan perbandaran perlulah berintegriti, proaktif, telus, transparan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Rakyat sebagai pembayar cukai berhak mengetahui tentang peranan, gerak kerja dan prestasi PBT yang menguruskan kawasan mereka. Pengurusan bandar yang efektif dan efisien akan meningkatkan lagi keyakinan rakyat terhadap perkhidmatan PBT itu sendiri. Isu yang saya ingin bangkitkan iaitu kawasan lapang dan reserve jalan di MPSJ. Kawasan lapang merupakan mana-mana tanah sama ada di kepung atau tidak yang dihaskan atau direservekan untuk dihaskan atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam, taman awam, padang sukan dan rekreasi awam, tempat makan angin awam, tempat jalan kaki awam, atau sebagai suatu tempat awam menurut tafsiran dalam Akta 172 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Saya tidak faham bagaimana tapak DUSJ berhampiran Taipan yang telah diwartakan sebagai kawasan lapang sebelum ini bertukar kepada kawasan komersial dan kediaman bertingkat. Ini dibuktikan dengan kenyataan dari Encik Avtar Singh bekas yang dipertua MPSJ yang menyatakan permohonan untuk menjadikan kawasan lapang tersebut sebagai pusat komersial dan kediaman bertingkat telah pun ditolak oleh beliau sendiri pada tahun 2007. Begitu juga bagaimana MPSJ gelap mata atau meredakan kewujudan sebuah kilang kereta di atas reserve jalan di Jalan 2/15, taman perindustrian utama yang dimiliki oleh ahli jawatan kuasa DAP. Ini sekian pun perlu take note hal ni. Ini ada gambarnya. Yeah. Soalan saya, apakah negara ini sudah tiada undang-undang? Mengapakah hanya rakyat yang perlu mematuhi undang-undang? Apakah benar agensi kerajaan dan syarikat tidak perlu? Kawasan lapang merupakan tanah simpanan kerajaan yang boleh dimanfaatkan bagi mengadakan pelbagai program kemasyarakatan. Apakah yang berlaku kepada masyarakat di kawasan itu untuk jangka masa 10 tahun atau 15 tahun akan datang? Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku. Saya minta pihak-pihak berkenaan menyiasat perkara ini sama ada telah berlaku pelanggaran undang-undang. Seterusnya, saya ingin menyentuh juga tentang peruntukan Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia iaitu MARIS. Kalau Datuk Sengaburu semalam cakap MARIS, dah betulkan balik semalam MARIS. Bahasa Jawa. Begitu juga dalam soal infrastruktur jalan raya, kerajaan negeri dilihat masih gagal melaksanakan usaha-usaha yang terbaik bagi memastikan Selangor bukan memiliki kemudahan terbaik kepada pelabur tetapi juga kepada rakyat khususnya. Kelemahan kerajaan negeri ini jelas direkodkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2012 yang mana daripada jumlah keseluruhan 1.14 bilion peruntukan MARIS yang disalurkan oleh kerajaan pusat kepada negeri pada tahun 2010 sehingga 2012, namun hanya 640.24 juta saja telah dibelanjakan untuk tujuan penyelenggaraan jalan raya di negeri ini. Ini bermakna sebanyak
500 juta bagi peruntukan Maris yang disalurkan kerajaan pusat sepanjang tempoh 3 tahun berkenaan tidak dibelanjakan oleh kerajaan negeri. Disebabkan ketidakcekapan pengurusan peruntukan tersebut, bukan hanya pihak industri bahkan rakyat Selangor terpaksa menerima kesan dalam menikmati taraf kemudahan jalan raya. Berdasarkan laporan Ketua Audit 2012, kira-kira 75% responden penggunaan jalan raya tidak berpuas hati dengan tahap keselesaan dan keselamatan jalan raya di negeri ini. Malah, laporan ini turut menyebut bahawa pelaksanaan kerja penyelenggaraan negeri juga kurang memuaskan, kecuali dari aspek tindakan terhadap aduan pengguna dan kejadian kecemasan. Selain itu, pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan jalan negeri juga mendapat teguran daripada Ketua Audit Negara yang menetapkan 9 penemuan negeri dalam pengurusan Maris. Dengan izin saya bacakan satu persatu. Yang pertama, wang pemberian Maris tidak dibelanjakan secara optimal. Yang kedua, perbelanjaan yang tidak dibenarkan dan tidak dapat disahkan. Yang ketiga, kerja penyelenggaraan yang dirancang tidak dilaksana. Yang keempat, penyelenggaraan yang diperlukan tidak dilaksana. Yang kelima, kualiti kerja penyelenggaraan kurang memuaskan. Yang keenam, kerja penyelenggaraan kurang berkesan. Yang ketujuh, tindakan terhadap aduan pengguna di kejadian kecemasan adalah memuaskan tetapi masih boleh dipertingkatkan. Yang kelapan, maklumat jalan dan Maris tidak dikemaskini. Dan yang akhir, yang kesembilan, pelaburan kumpulan wang kurang teratur. Minta penjelasan. Kampung Tunku minta mencelah. Saya ada 10 minit saja. Betul. Lagi saya habiskan, tak habis lagi. Tak dibenarkan. Kampung Tunku tolong duduk. Pendek saja soalan saya. Semuanya teruskan. Saya teruskan ya. Saya juga ada bukti bahawa ini jelas. Contohnya di section, ni Shah Alam tak ada. Section 3 Shah Alam berdapat Intekma, ada gambar berlubang ni. Section 7 Shah Alam. Tadi Esko bagi tahu garis panduan baru terima. Macam tak masuk akal. Sedangkan peruntukan Maris ini dah pun lama. Dah berpuluh-puluh tahun. Jadi saya tak boleh accept penjelasan yang mengatakan garis panduan baru diterima oleh Esko tadi. Jadi dikemaskinikan. Sebab itu saya minta berilah laporan setiap 6 bulan kepada semua adun, so kita pun boleh sama tolong membantu memantau peruntukan yang telah diberi kemudahan kepada untuk rakyat ini. Minta penjelasan. Saya tak cukup masa lah menunggu Tuan Tunggu. Seminit saja. 10 saat pun cukup. Semuanya tak benarkan. Saya rasa saya habiskan, tak cukup masa. Satu lagi yang ingin saya sentuh, kemudahan parking. Namun saya ingin menarik perhatian ahli Dewan sekalian tentang ketiadaan ruang parking yang mencukupi dan kemudahan parking yang sedia ada. PJ New Town, Dataran Sunway, Kompleks Sunway Giza di bawah pentadbiran Majlis Perundangan MBPJ. Minta penjelasan. Sememangnya bukan tempat ini saja, malahan turut terjadi di seluruh negeri Selangor. Persoalan yang timbul, Semuanya Kampung Tunku nak dapatkan penjelasan. masa tak cukup. 10 saat saja. Adakah dengan tindakan mengeluarkan saman? Saya bagi 1 minit ekstra. Oh ya, boleh ya? Okey, bagus, terima kasih. Terima kasih. Saya kena cepat lah. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Yang Berhormat sebut tentang Shah Alam, PJ New Town, Subang Jaya, USJ, tentang ketidakcukupan tempat letak kereta, jalannya rosak macam-macam di seluruh Selangor. Tapi bukan Semenyih. Saya nak tanya Semenyih, adakah kena dengan Maris ini? Adakah Semenyih mempunyai contoh-contoh pernah memohon peruntukan Maris daripada kerajaan negeri untuk buat jalan dan parit di Semenyih tapi tidak dibenarkan? Ada contoh tak? Saya rasa lebih masuk akal kalau contoh diberi di Dun Semenyih daripada panjang tu. Yang kedua, tentang 1 minit je saya ada. Okey, Kampung Tunku. Okey. Point taken.
Okey. Teruskan sebenarnya. Okey, saya dah bangkitkan tadi. Ini pun saya nak bangkitkan tadi. Soalan saya pada penggal lepas. Saya menerangkan bahawa wujudnya tabung itu isu di kawasan saya di Semenyih. Tak ada jawapan pun. Dan soalan saya diterima. Saya tanya, dulu dah ada dana diwujudkan oleh MPKJ. Hari ini dah jelas, dah ada jawapan. 1.4 juta ke tadi dah disebut. Saya punya soalan. Jawapan ada, jabatan. Sebenarnya jawapan tadi ada. saya sudah Sebenarnya putuskan rujuk kepada tulis MPK. surat. Jadi teruskan. Guna masa ini untuk highlight isu-isu yang lain. That's why. Dia saya tahu dia tak bagi saya nak habiskan isu poin-poin yang penting saya rasa. Adakah juga tentang isu parking tadi, adakah ini merupakan cara mendidik rakyat mengikut peraturan, tetapi penyediaan kemudahan ruang parking berada di tahap minimum? Inikah model negeri berkebajikan seperti yang dicanang, tetapi pada masa yang sama cas parking telah dinaikkan 6 sen sejam berbanding 4 sen sebelum ini? Adakah kerajaan negeri sedia ada menangguk dalam air yang keruh? Sebenarnya kalau bawa isu lama ni lah. Tengok semua membangkang. Isu Petaling Daya. Kalau dia tak nak dengar tak apa, saya nak bangkitkan saja. Saya minta. Benarkah atau tidak sebenarnya? Tak payah. Penjelasan. Tengoklah sini. Semuanya. Tak usah. Sebenarnya tak benarkan. Sekincang duduk, Bukit Kasing duduk. Takkan dah tak mesra macam tu. Nanti dia banyak guna bahasa Jawa lah. Minta penjelasan. Isu seterusnya saya nak minta bangkitkan penjelasan. tentang isu lesen perniagaan. Minta penjelasan sikit. Kenaikan kadar lesen perniagaan yang mendadak antara bagi laluan. 300% sehingga Kampung Tunku tolong duduk. 400% di kawasan PBT dilihat akan menambah lagi peningkatan kos sara hidup yang ditanggung rakyat khususnya di negeri Selangor. Kenaikan lesen perniagaan sebagai contoh, Majlis Bandaraya Shah Alam, kadar lesen perniagaan di kawasan Majlis Bandaraya Shah Alam mencecah sehingga 180% kenaikan. Antara aktiviti perniagaan yang terlibat dengan kenaikan kadar lesen perniagaan industri tekstil sebanyak 180%, iaitu daripada kadar asar 400 kepada 1120. Ini juga melibatkan banyak PBT. Di Majlis Perbandaran Kajang juga terlibat menaikkan lesen perniagaan sehingga 280% jika perbandingan dibuat dengan kadar pada tahun 2013 untuk pelbagai jenis perniagaan. Jenis perniagaan menjual kereta terpakai mengalami kenaikan sebanyak 282%, iaitu daripada 390 pada 2013 kepada 1490 pada tahun 2014. Kenaikan kadar lesen perniagaan yang tertinggi membebankan pengusaha sebuah kilang memproses makanan memaklumkan pembayaran cukai pintu yang tinggi mencecah 6,000 dan kenaikan kadar lesen yang mendadak menjejaskan perniagaan mereka dan akhirnya beban akan ditanggung oleh pengguna akhirnya. Baiklah, habiskan ayat terakhir sebenarnya. Wah, tadi kata ada tambahan Puan Speaker. Dah tambah. Sudah tambah lah. Jadi kalau tak ada, saya teruskan. Saya mohon kepada pihak Exco yang bertanggungjawab dan juga hal PBT ini, saya dapati bahawa kebelakangan ini banyak aduan-aduan yang telah dikemukakan kepada Majlis Bandaran dan juga kepada saya. Tolonglah segerakan isu pelantikan ahli majlis, kerana inilah perantaraan antara kerajaan negeri dengan ahli majlis. Dan saya dipahamkan baru saja selesai pelantikan ahli majlis ini, dan banyak komuniti-komuniti taman memberi aduan kepada saya bahawa ahli-ahli majlis tidak turun, dan mereka selaku pengurusi persatuan penduduk ataupun pengurusi KRT di taman tidak mengenal pasti siapa ahli majlis di kawasan masing-masing. Jadi tentang isu PBT ini, saya harapkan disegerakanlah pelantikan ahli majlis ini. Walaupun kota ini saya tengok tidak seimbang, saya bukan nak menyebok, tetapi daripada minat sikitlah, kerana dulu kita adil,
Dan saya tak pasti tentang pakatan hari ini ada pakat secara baik atau tidak. Panjangnya ayat terakhir, cepat. Jadi apa yang ingin saya sampaikan tentang isu pelantikan ahli majlis ini, mohonlah disegerakan. Dengan itu, dengan ucapan itu semenyih dengan ini, memohon untuk menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Muhammadiyah Sultan Selangor. Terima kasih.